Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid tahun 5. Cikgu harap semua sihat walafiat dan terus bersemangat untuk belajar. Pada hari ini, kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 5, kemahiran 2.1.1, kemahiran mengenal pasti maklumat tersirat daripada maklumat tersurat. Cikgu harap semua murid-murid tahun 5 bersedia ya, buka buku teks masing-masing. Muka surat 8. Ya, muka surat 8. Kita akan mencari maklumat tersirat untuk memberikan respon. Okey murid-murid, ya, kita akan mencari maklumat tersirat ya dalam petikan ini dengan baik-baik. Cikgu akan baca ya. Okey, di bawah tajuk kita boleh. Afifi, Kaijun dan Tines menyertai perlumbaan basikal antara komuniti kejiranan taman mereka. Sebelum perlumbaan, mereka diberi taklimat. Ya. Okey, dalam petikan ini ya, kita baca tentang Afifi, Kaijun dan Tines menyertai perlumbaan basikal. Okey, sebelum mereka menyertai perlumbaan, terdapat peraturan yang perlu diikuti. Okey, cuba kita lihat betul-betul ya. Okey, sebelum perlumbaan, peserta perlu mempunyai kesihatan yang baik. Kedua, peserta perlu memakai pakaian yang sesuai dan selamat semasa menyunggang basikal. Ketiga, basikal hendaklah dalam keadaan baik dan sesuai dengan berat badan. Itu sebelum perlumbaan. Ketika perlumbaan pun ada juga peraturan yang perlu diikuti. Ya, yang pertama, peserta perlu melihat dan mematuhi papan tanda arah laluan perlumbaan. Tempat berbahaya. Ketiga, peserta perlu mengamalkan semangat kesukanan. Dan yang ketiga, peserta perlu saling menghormati. Dalam memenangi pertandingan ini, Afifi pula hanya menduduki tempat keempat. Tahniah Kaijun, ucap Afifi. Terima kasih Afifi. Mengapakah kamu lambat Afifi? Tanya Kaijun. Peserta di hadapan saya tidak perasan akan arahan papan tanda. Akhirnya dia terjatuh kerana terlalu laju ketika menuruni bukit. Saya tidak sampai hati hendak meninggalkannya begitu sahaja. Jelas Afifi. Apakah tindakan kamu Afifi? Soal Tines. Saya telah membantunya agar bangkit semula. Saya juga memberikan kata-kata semangat kepadanya untuk meneruskan perlumbaan ini. Jelas Afifi. Wah, kami sangat bangga akan semangat setia kawan kamu Afifi, ucap Kaijun dan Tines. Rim tayar basikal kamu kelihatan bengkok. Bahaya untuk kamu tunggang, kata Kaijun. Betul, Kaijun. Kalau begitu, saya akan meminta bantuan ayah saya untuk membawa basikal Afifi pulang dengan kenderaan pacuan 4 roda, kata Tines. Terima kasih Kaijun, Tines, balas Afifi. Okey murid-murid, kita telah pun membaca keseluruhan petikan di atas ya. Kita sudah baca keseluruhan petikan di atas. Okey, kita lihat contoh di sini ya, maklumat tersirat. Kita lihat contoh maklumat tersirat. Peserta mesti menjaga kesihatan sebelum perlumbaan agar dapat mengekalkan tumpuan yang baik semasa perlumbaan. Respon kepada maklumat tersirat ini ialah peserta dapat mengelakkan
kemalangan daripada berlaku. Ya. Okey. Maklumat tersirat ini kita perolehi daripada peraturan ini. Kita lihat yang berwarna merah ni. Peserta perlu mempunyai kesihatan yang baik. Ini adalah maklumat tersurat dalam petikan ini. Ya. Maklumat tersiratnya pula ialah peserta mesti menjaga kesihatan sebelum perlumbaan agar dapat mengekalkan tumpuan yang baik semasa perlumbaan. Jadi responnya ialah peserta dapat mengelakkan kemalangan daripada berlaku. Okey, faham murid-murid apa maksud tersirat? Baiklah murid-murid, untuk lebih jelas cikgu akan terangkan lagi sekali tentang maklumat tersurat dan maklumat tersirat. Okey, cuba kita lihat jadual yang telah cikgu sediakan ini ya. Okey murid-murid, cuba lihat ni. Maksud tersurat, maksud tersirat dan respon. Okey, sebelum tu cikgu jelaskan sekali lagi. Apakah maklumat tersurat? Maklumat tersurat ialah sesuatu perkara yang disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. Ya. Isi yang terdapat dalam maklumat tersurat juga berdasarkan daripada petikan. Boleh kita dapat dari petikan. Dan huraian dan contoh tidak perlu kerana dia sudah jelas. Itu dipanggil tersurat. Seterusnya ialah tersirat. Okey. Apa pula yang dimaksudkan dengan tersirat? Tersirat bermaksud sesuatu perkara yang disampaikan dengan tidak berterus terang. Ya, disampaikan dengan tidak berterus terang. Isi tersirat tidak ada dalam petikan. Ya, perlukan huraian dan contoh untuk lebih jelas. Itu maksud tersirat. Ya. Manakala respon pula bermaksud maklum balas atau huraian yang terdapat dalam maklumat tersirat. Okey murid-murid. Baiklah murid-murid, kita akan cari lagi maklumat tersirat yang terdapat dalam petikan yang telah kita baca tadi. Okey, cikgu telah sediakan jadual ni untuk supaya kita dapat maklumat tersirat tu dengan lebih mudah ya. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Kita sudah buat pun tadi kan. Dalam buku teks ada telah dinyatakan bahawa maklumat tersurat peserta perlu mempunyai kesihatan yang baik. Ya, tu tersurat. Maklumat tersiratnya peserta mesti menjaga kesihatan sebelum perlumbaan agar dapat mengekalkan tumpuan yang baik semasa perlumbaan. Responnya peserta dapat mengelakkan kemalangan daripada berlaku. Okey. Kita lihat di Baiklah murid-murid. Kita teruskan ya. Terdapat beberapa lagi di sini maklumat tersurat ya yang kita perlu cari maklumat tersiratnya ya. Okey. Ini juga kita boleh lihat dalam taklimat ya semasa taklimat sebelum perlumbaan dan taklimat ketika perlumbaan. Okey, kita lihat cikgu sudah letakkan dalam jadual ni ya. Yang ketiga ni, basikal mestilah dalam keadaan baik dan sesuai dengan berat badan. Okey, cikgu harap murid-murid boleh fikirkan apa maklumat tersirat daripada maklumat tersirat ini ya. Mungkin maklumat tersiratnya murid-murid boleh tulis peserta mesti memastikan basikal yang digunakan sesuai dan selamat. Ya, responnya kita boleh tulis juga, murid-murid boleh tulis juga responnya di situ. Peserta dapat menunggang basikal dengan lebih yakin. Ya. Okey, murid-murid tulis sendiri nanti ya. Cikgu tidak akan tulis, murid-murid tulis sendiri nanti. Okey, cuba kita lihat lagi yang keempat. Peserta perlu mengamalkan semangat kesukanan. Itu adalah maklumat yang tersurat yang kita lihat dalam taklimat ketika perlumbaan. Ya. Okey, jadi apa maklumat tersiratnya?
Ya, apa maklumat tersirat di sini? Mungkin murid-murid boleh tulis di sini, maklumat yang tersiratnya ialah peserta mestilah menghormati keputusan pertandingan. Ya, mungkin dia kena menerima ya, kalah atau menang kena terima dengan hati yang terbuka ya, ataupun memberi semangat kepada peserta yang lain semasa pertandingan. Jadi respon daripada maklumat tersirat tadi, di sini kita boleh tulis, kalau kita boleh menerima keputusan pertandingan dengan lebih baik, apa responnya? Kita akan rasa lebih gembira ya, lebih seronok menyertai perlumbaan. Kita tidak rasa kecewa, tapi kita rasa gembira kerana dapat mengikuti perlumbaan tersebut. Itu adalah respon daripada maklumat yang tersirat. Okey, jadi tugasan murid-murid hari ini senang sahaja ya. Hanya 2 sahaja ni tempat kosong yang cikgu sediakan ya. Okey, cikgu harap murid-murid boleh lengkapkan. Ya, banyak lagi sebenarnya maklumat tersurat dalam petikan ini ya. Tapi cikgu mau 2 sahaja. Boleh murid-murid tolong fikirkan dan lengkapkan, hantar dengan cikgu ya. Selepas kita siapkan, hantar dengan cikgu. Boleh?